Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah, sekali lagi lah Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berada di satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis tadabbur Al-Quran kita pada pagi ini. Saya minta maaf kerana minggu-minggu sebelum ini berada di Tanah Suci lah, jadi tak sempat untuk bersama-sama dengan ibu-ibu dalam siri-siri yang sebelum ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita santai-santai je, kita tengok tadabbur 1, 2, 3 ayat, 4 ayat dah lebih kurang ya, yang ada kaitan dan sambungan daripada tadabbur kita sebelum daripada ini, kalau ibu masih ingat lagi lah ya. Pagi ni insya-Allah kita baca ayat 41 hingga ayat 44. Jadi saya tak sempat nak buat slide, cuma kita tengok surah Yasin dan juga terjemahan, dan saya berpandukan kepada tafsir Ibn Kathir insya-Allah. Baik, kita baca ayat 41 yang bawah ya, sebelah kanan tu. Kita baca sama-sama ya, puan-puan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم. Ayat 41 hingga 44 ini masih lagi Allah mengukuhkan penerangan, penegasan berkaitan dengan bukti-bukti kekuasaan Allah. Kita tengok ayat 41 tu Allah sebut macam mana. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhur. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahawa kami mengangkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh dengan muatan. Bahtera apa tu? Bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kenderai seperti bahtera tersebut. Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun. Dan jika kami menghendaki, nescaya kami boleh tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Tetapi kami selamatkan mereka kerana rahmat yang besar dari kami, yakni Allah, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu yang tertentu. Allah ya. Jadi salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita dah belajar, iaitu ayat yang 41 tu apa dia? Bahawasanya wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhur. Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahawa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh dengan muatan. Antara tanda kekuasaan Allah ialah dulu ya, selepas daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian masuk Nabi-Nabi yang seterusnya sampailah zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Tak kala manusia mula menyekutukan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh supaya bina kapal. Kita dah biasa dengar kisah tu kan.
dibinanya kapal di tengah daratan. Jadi orang lalu tengok Nabi Nuh kan, dah lah tak terima dakwah Nabi Nuh kan. Sebahagian kecil sahaja yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam, yang lainnya tak terima. Isteri Nabi Nuh sendiri Allah uji dengan kekufuran kan. Anak kan, dan sebahagian daripada anak Nabi Nuh lah. Jadi Allah, bila ujian tersebut, Allah nak tunjukkan kebesaran Allah dengan mendatangkan banjir yang besar. Kan? Jadi kapal yang dibina tersebut ringkas ceritanya lah, sebabnya maklumat yang tepat berkaitan dengan kapal Nabi Nuh, saiznya macam mana, bentuknya macam mana, hanya disebut dalam riwayat-riwayat yang pelbagai lah. Ada riwayat yang tidak berapa kuat dan sebagainya. Yang penting kisah itu memang betul-betul berlaku kerana disebut dalam Quran. Kalau kita tengok dalam tarikh At-Tabari ataupun tafsir At-Tabari, disebut kapal Nabi Nuh tu sepanjang 120 hasta. Gitulah, saya pun tak ingat dengan mana besar. Kemudian ada 3 tingkat. Tingkat yang bawah sekali binatang-binatang buas. Ini riwayat Israeliat lah, saya cerita terutang tu. Wallahu a'lam lah. Dan sebahagian riwayat yang gharib ya. Kemudian bahagian tengah tu diisi oleh manusia. Lapisan yang ketiga diisi oleh jenis haiwan-haiwan yang burung dan sebagainya kan. Jadi berlayarlah kapal tersebut di tengah-tengah lautan air kan, seluruh dunia banjir. Jadi antara tanda kekuasaan Allah di sini, Allah menyebut wa min ayatihi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Kami angkut keturunan mereka yang penuh dengan muatan dalam keadaan berlayar di tengah air, tengah lautan air tersebut. Yang hanya boleh menyelamatkan mereka ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Jadi bila-bila masa kalau Allah nak supaya benda tu karamlah dia kan. Samalah dengan ayat yang kedua kan. Ayat yang seterusnya tu kan kita tengok 41 41 kejap Kemudian 42 ni, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, kata Allah. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan dikenderai seperti bahtera itu. Al-Awfi menyebut Ibnu Abbas meriwayatkan yang dimaksudkan dengan sebenarnya kami telah satu antara tanda kekuasaan Allah bahtera Nabi Nuh tadi kan, yang mengisi muatan-muatan, dan apabila dia terdampar maknanya yang ada yang lain, yang makhluk yang lain yang tidak ada dalam kapal tersebut semuanya musnah. Jadi diteruskan kehidupan dunia ini dengan apa yang ada di atas kapal tersebut. Itu satu tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, kata Allah, Allah juga menciptakan bagi mereka semacam kapal, semacam kenderaan yang kita kenderai, yang kita tunggang. Di sini ada dua riwayat, ada dua pandangan, ulama tafsir. Pandangan yang pertama iaitu, yang pertama tadi Allah ciptakan kapal Nabi Nuh tu kan. Bagaimana Nabi Nuh boleh mencipta kapal? Ilham wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu generasi yang seterusnya juga antara tanda kekuasaan Allah diberikan ilham untuk mencipta kapal-kapal. Dan kapal-kapal tersebut berlayar di tengah-tengah samudra, di tengah-tengah lautan. Kita orang Melayu ni terkenal dengan kehebatan membina jong, membina kapal-kapal yang besar sejak daripada dulu kan. Kerajaan Melayu Melaka sebagai contoh kan, mula daripada Langkawi sampai ke bawah, sampai ke Bentan. Dan perairan Selat Melaka kita ni dikawal oleh pembesar-pembesar kita kan, yang sentiasa berlayar kan. Jadi maknanya, dan orang kita juga berlayar mengelilingi dunia kehebatan tersebut. Jadi kapal-kapal yang dibina itu seumpama kenderaan yang dikenderai oleh kita. Siapa yang pernah naik kapal kat sini, berlayar di tengah-tengah lautan, kadang-kadang tu bila datang ombak yang besar memang takut kita
Itu pandangan yang pertama lah, maknanya kapal-kapal seumpama kapal Nabi Nuh. Yang kedua, menurut Al-Aufi mengutip pandangan daripada Ibnu Abbas, kenderaan yang dikenderai seumpama kapal itu ialah unta. Itu pandangan Ibnu Abbas lah. Kan unta itu umpama kapal di padang pasir, kan, berdagang dari musim sejuk daripada Yaman pergi ke Makkah, kan, pada musim panas berdagang sampai ke Syam. Mana seumpama kapal di daratan. Itu di sisi pandangan Ibnu Abbas. Dan apa sajalah kenderaan yang kita naik, kan. Contohlah kita hari ini kita naik apa? Kita pergi umrah, kita kata kita naik kapal terbang. Allah, 9 jam tu perjalanan, hampir 9 jam. Berada di atas udara dengan kapal tersebut. Apa yang menyelamatkan kita daripada kecelakaan? Apa sebenarnya? Rahmat dan kasih sayang Allah. Bila-bila masa kalau Allah nak tunjukkan kebesaran Allah, boleh terhempas, minta jauh dah. Kan kita ada beberapa sejarah sebelum ini, MH berapa tu kan, yang sampai sekarang tak boleh nak dikesat. Dan sebelum semua ini banyak kapal-kapal yang terhempas dan sebagainya, dan menyebabkan kematian dan sebagainya kan. Jadi apa benda yang boleh menyelamatkan kita daripada kecelakaan tersebut? Hanyalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan kasih sayang Allah ini merupakan salah satu daripada tanda kebesaran Allah. Wa inna sya' nughriqhum, kata Allah. Kalaulah Allah kehendaki, nughriqhum, nescaya kata Allah kami boleh menenggelamkannya. Kami boleh menenggelamkannya. Bila tenggelam, matilah penumpang-penumpang, muatan-muatan, habislah. Fala sarikha lahum. Bila dikehendaki oleh Allah untuk tenggelam, tak ada satu makhluk pun yang mampu untuk menyelamatkan mereka. Wala yunqadhun. Tidak ada yang boleh menolong daripada musibah tersebut, dan tidak ada yang boleh menyelamatkan. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa setiap kali kita naik kapal, dah berapa kali kita naik flight, tak terkira kan, ada orang ulang-alik dengan flight, kan? Ada orang sentiasa dengan kapal. Bayangkan ya Allah, meredah lautan dan sebagainya. Ataupun kita naik ferry pun, naik ferry daripada mana? Daripada jeti pergi ke Tioman, boleh tahan juga kalau musim tengkujuh kan, sebab tu dia tutup. Maknanya kita yang berada, mungkin ada di kalangan ibu-ibu yang pernah ada pengalaman berada di atas kapal di tengah lautan, di atas bot di tengah lautan, dilanda dengan ribut. Memang kita tak ada tempat untuk bergantung lah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah jika Allah kehendaki untuk ditenggelamkan, tak ada orang yang boleh bantu illa rahmatan minna, kecuali rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mata'an ilahi, dan Allah bagi kesenangan sehingga ke satu tempoh. Bila Allah nak ambil, Allah boleh ambil. Allah. Jadi ayat ini selain daripada menceritakan kepada kita berkaitan dengan kekuasaan Allah, juga Allah memberitahu kepada kita tentang rahmat dan kasih sayang Allah. Ibu-ibu, kita hidup hari ini penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau nak diikutkan, ialah kan kita ni banyak sangat benda yang kita melampau batas, banyak sangat benda yang kita buat itu larangan Allah. Tapi walaupun banyak larangan Allah yang kita buat, banyak dosa yang kita buat berulang-ulang kali tanpa kita rasa malu. Kadang-kala kita tak istighfar pun, kadang-kala kita tak taubat pun. Tetapi Allah tetap bagi rezeki pada kita. Allah tetap bagi rahmat pada kita. Allah tetap bagi macam-macam pada kita. Kalau nak diikutkan, tak patut Allah bagi pada kita. Tapi Allah penuh dengan rahmat. Kan? Kita kadang-kala tu semayang lambat. Betul tak? Ada yang tak semayang pun ada.
Tak ada yang tak semayang. Allah, sedangkan perintah yang fardu itulah kewajipan yang sangat-sangat Allah sukai. Dan orang yang tak semayang ni, ya Allah, kita dengar dalam kisah Isra' Mi'raj kan, di negeri akhirat besok, apa nama, baginda Nabi melihat seorang lelaki mengambil batu yang besar. Ambil batu yang besar nak buat apa? Hempap ke kepala sendiri. Kecai kepala dia. Meraung sakit. Kan? Kemudian dipulihkan balik oleh Allah. Jadi elok balik. Ambil lagi batu. Hempap lagi. Allah. Kan? Nabi tanya siapa ni? Orang ni ialah orang meninggalkan sembahyang. Kan? Berapa ramai yang tak semayang? Ramai. Tapi yang tak semayang tu tetap juga naik pangkat. Yang tak semayang tu tetap juga boleh melancong sana sini. Betul tak? Yang tak semayang yang itu juga tetap juga boleh beli baju raya. Mahal pula tu. Allah, maknanya kenapa tu? Rahmat dan kasih sayang Allah. Allah bagi peluang lagi tu untuk taubat. Allah bagi peluang untuk kembali kepada Allah. Kan? Banyak nikmat kita sendirilah kalau kita fikir Allah banyaknya benda yang aku buat ni sebenarnya Allah. Kalau nak fikir tak layak dah aku nak dapat sesuap nasi. Sebiji nasi pun tak layak untuk Allah bagi pada aku. Tapi Allah tetap bagi dengan penuh kemewahan. And, dulu mungkin kita kata kita nak apa, cita-cita kita. Dulu kita nak belajar, kita katakan. Dalam keadaan walaupun mungkin orang tua kita orang sederhana, orang kampung. Tapi Allah pilih kita untuk boleh belajar. Macam-macam dah keadaan Allah bagi peluang dengan beasiswanya, dengan apanya sampai kita boleh belajar, sampai ada ijazah kan. Dah habis belajar teringin nak kahwin pula. Kita sembahyang Zuhur pukul 4 tapi teringin nak kahwin. Allah bagi jodoh. Berapa ramai orang yang Allah tak bagi jodoh? Betul tak? Maknanya Allah pilih kita untuk bagi rahmat. Allah bagi juga jodoh kita. Walaupun kita, ya Allah, tak pernah pun sembahyang Duha, tak pernah pun nak sebut Alhamdulillah, payah kita kan. Tapi Allah bagi juga nikmat tersebut. Dah kahwin, teringin nak anak, Allah bagi anak. Itu nikmat tu. Dan Allah bagi anak. Berapa ramai kawan-kawan kita yang kahwin 8 tahun, 12 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Tapi Allah tak bagi anak. Tapi kita, Allah bagi anak. Allah. Jadi maknanya banyak benda yang Allah telah bagi pada kita. Itu sebagai satu contoh. Benda-benda lain kehidupan kita seharian. Kita bangun ini gerakan sendi Allah. 360 sendi disebut dalam hadis kan. Tapi nak ceritanya betapa Allah ni sayang pada kita. Benda yang sangat besar yang Allah bagi ialah hidayah pada kita. Hidayah. Dengan hidayah agama, dengan hidayah taufik kita untuk kita belajar agama. Allah bagi peluang kepada kita untuk belajar, mengetahui perkara-perkara yang patut kita tahu. Allah bagi sendi. Kemudian kita nak balas jasa Allah dengan satu sendi tak terbalas kita. Katakanlah satu sendi kita sakit, satu sendi kita rosak, kita pergi hospital. Agak-agaknya kos tu berapa untuk baiki? Kan? Allah mahal. Kan? Tapi Allah bagi satu ibadah. 2 rakaat duha. 2 rakaat duha untuk sendi-sendi kita yang 360 sendi. Tapi kita tengok tuan-tuan, maknanya nikmat yang kita sebut, yang kita nampak sebagai kesenangan pun satu rahmat yang Allah bagi pada kita walaupun kita hamba yang tak berapa taat. Kemudian Allah sediakan kepada kita wahyu daripada Allah melalui baginda Nabi SAW untuk kita patuh. Dengan kita mematuhi wahyu tersebut, banyak ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Atas dunia ni pun tak terkira rahmat Allah yang bagi pada kita. Walaupun kita ini hamba yang hamba yang banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun rahmat dan kasih sayang Allah melimpah ruah. Kita naik kereta pagi-pagi kan, pergi kerja, yang masih bekerja. Kemudian kita bekerja, petang kita balik.
boleh bertemu dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan cucu kita kan. Alhamdulillah, itu rahmat daripada Allah. Berapa ramai kawan kita keluar rumah, pergi mana? Pergi kerja, sampai di pejabat, Allah takdirkan meninggal. Ada orang tak sempat sampai di pejabat, kemalangan, meninggal di jalan. Kemudian dibawa ke mana? Dibawa ke hospital, postmortem dan sebagainya. Kemudian dibawa ke mana? Dibawa ke masjid. Dah tak balik, dah rumah. Kalau duduk KL Selangor ni terus je daripada hospital, pergi ke masjid, diuruskan di masjid, disemayangkan dan sebagainya. Terus dibawa ke kubur. Tapi kita dah berapa puluh tahun kita ulang-alik ke tempat kerja. Dah 30 tahun, dah 25 tahun. Allah tetap memberi rahmat dan kasih sayang Allah. Siapa yang boleh jamin kita keluar pagi-pagi dan kita boleh balik petang? Tak ada seorang pun boleh jamin. Yang boleh jamin ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki untuk menenggelamkan kita, maksudnya Allah memberi musibah pada kita, Allah mampu. Dan tak ada seorang pun yang boleh menghalang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah, Allah tetap selamatkan kita. Allah bagi macam-macam kepada kita kan. Itu nikmat di dunia. Bagi orang mukmin, rahmat yang pak sampai pencen. Betul. Bagi orang mukmin di negeri akhirat, lebih-lebih lagi lah rahmat Allah bagi kepada orang mukmin tersebut. Sebab kita masuk ke syurga Allah ni bukanlah dengan amalan kita. Kita jangan ingat kita masuk syurga nanti tu dengan sebab tahajud kita, dengan sebab baca Quran kita, dengan sebab puasa kita, dengan sebab sedekah kita, dengan sebab zakat kita. Bukan. Kerana kalau nak dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah telah bagi kepada kita, dengan amalan kita jauh tak terbanding. Maknanya tak tercapai pun apa yang kita buat tu untuk kita membalas rahmat dan kasih sayang Allah. Tetapi kita masuk ke syurga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi di dunia pun banyak rahmat yang Allah telah bagi pada kita. Di akhirat lebih-lebih lagi. Minta maaf abang saya nak sambung dia punya ni power sekejap. Di akhirat lebih-lebih lagi lah ya. Sebab itu ada hadis ya tentang nak bagi tahu betapa kasih sayangnya Allah pada orang mukmin. Baginda pernah bercerita tentang salah seorang daripada orang yang terakhir masuk ke syurga Allah. Lama di dalam neraka, orang lain semua dah masuk syurga dah. Dia orang last sekali. Ini saya bagi tahu mafhum dia lah kalau baca hadis itu panjang. Nak ceritanya rahmat Allah terhadap orang mukmin. Mana-mana orang mukmin yang ada walaupun satu zarah iman dia akan ke syurga dia. Dan lelaki ni lelaki yang terakhir kata Nabi. Merangkak keluar dia daripada neraka. Termenung dia melihat ke arah syurga. Dia tengok di hujung sana ada satu pohon yang sangat rindang dan di bawah pohon tersebut ada sungai yang mengalir. Dan dia minta dengan Allah, ya Allah, dia kata, bagilah izin pada aku ni untuk duduk berteduh di bawah pohon tersebut kan. Aku dah lama tak tahu berapa ribu tahun dah dalam neraka ni, hidup dalam keadaan sengsara. Bagilah kan aku nak berteduh di bawah pohon ni. Itu permintaan dia lah. Kemudian Allah SWT berfirman, dia kata boleh dengan syarat kamu tak minta lagi benda-benda lain. Kan? Dia pun pergilah berteduh, seronok dia berteduh, dan dia boleh minum air sungai yang mengalir di bawah pohon tersebut. Duduk sekejap dia pandang ada satu lagi pohon yang lebih hebat depan dia, lebih rendah kan, air sungai yang lebih besar. Dia minta dengan Allah, ya Allah, aku nak minta satu je lagi kan? Aku dah tak minta dah lepas ni, boleh tak aku nak menumpang teduh di pohon yang depan tu? Aku nak minum air dia, air yang mengalir di bawahnya. Kata Allah, bukankah kamu kata kamu tak nak minta apa-apa lagi? Itu permintaan terakhir sekali je ya Allah. Pergilah. Sampai di pohon yang kedua, belum sempat lagi nak menikmatinya, dia tengok pohon yang ketiga lagi hebat. Dia kata, ya Allah, kata kan, aku nak minta satu je ya Allah, tanpa malu manusia ni.
Tak satu je, ya Allah. Aku nak pergi berteduh di pohon yang sana tu. Lagi cantik aku tengok. Airnya lagi hebat aku tengok kan. Kemudian, bukankah kamu berjanji kamu tak nak minta apa-apa lagi? Sekali je, ya Allah. Pergi lah. Nak ceritanya betapa Allah itu sangat mengasihi hamba. Kan? Pergi berteduh, minum air di bawah pohon tersebut, barulah depan tu dia tengok satu taman yang hebat. Belum masuk syurga lagi ni. Baru taman-taman syurga. Kan? Dia kata, ya Allah, sekali ni je aku minta, ya Allah. Aku nak pergi tengok apa yang ada dekat depan saya. Bukankah kamu berjanji kamu tak akan minta apa-apa lagi? Kemudian, sekali je, ya Allah. Pergi. Dah tengok tu, oh nikmatnya. Belum masuk syurga lagi. Kemudian, dia mendengar suara-suara ahli syurga. Dia mendengar keadaan dalam syurga. Kan? Seronok kat dalam ni, dia kata. Ya Allah, satu je lagi aku nak minta, ya Allah. Biarlah aku masuk sekejap. Padahal dia dah berjanji dah. Bukankah kamu dah berjanji dan kamu berjanji tak akan minta apa-apa lagi? Sekali je, ya Allah. Satu je lagi. Tetap Allah bagi. Kemudian disebut dalam hadis tersebut, Allah menghayalkan kepadanya bila dia masuk tu, dia tengok syurga tu macam penuh. Dia keluar balik. Dia masuk lagi 2 kali. Allah saja menghayalkan. Allah macam maksudnya berjenaka dengannya. Kemudian dia keluar, dia kata, ya Allah, penuh ya Allah. Ya ke? Kemudian Allah kata, ringkasnya lah ya. Allah kata, aku akan memberi kamu di dunia dulu, kamu melihat kenikmatan dunia. Aku akan bagi lebih lagi, bertambah 2 kali ganda, 3 kali ganda, 10 kali ganda daripada kenikmatan dunia. Dia kata, ya Allah, adakah kamu berjenaka dengan aku, ya Allah, sedangkan kamu Tuhan yang maha besar? Kan? Macam dia rasa pelik. Takkanlah aku ni yang penuh dengan noda, penuh dengan dosa, kamu nak bagi nikmat-nikmat yang sekian banyak dalam syurga? Nak bagi tahu bahawa betapa Allah itu maha pemberi rahmat, betapa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Di dunia pun Allah kasih pada kita. Seandainya kita masih ada iman, kan, sampai ke akhirat rahmat dan kasih sayang Allah itu berpanjang. Dan antara rahmat yang paling besar dunia dan akhirat, apa dia, ibu ya? Keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebanyak mana dosa yang kita buat, kita taubat sungguh-sungguh pada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Jadi bila Allah ampunkan dosa kita itu, itulah nikmat yang sangat besar. Itulah rahmat yang sangat besar. Dan Allah mengasihi hamba-hambanya yang bertaubat. Walaupun kita taubat, kita tak serik buat lagi dosa, taubat lagi, dan kita tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah, Allah mengasihi kita. Allah. Jadi itulah, kita sendiri telah melalui fasa-fasa kehidupan yang mungkin agak panjang. Kita melalui fasa-fasa kehidupan yang macam-macam, mencabar dan sebagainya. Cuba kita tilik balik, banyak tak rahmat Allah yang telah bagi pada kita? Banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, Allah tak terkira kita, kan? Tak terkira. Kita lahir dulu tanpa ada apa-apa, sebentuk cincin pun tak ada. Ada ke bayi yang baru lahir, keluar dah ada pakai cincin, belah rotan, kan? Tak ada apa-apa. Pakaian pun tak ada, tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah hadirkan orang yang sangat sayang kepada kita, mak kita, ayah kita, keluarga kita, kan? Daripada lahir tu tak ada, kosong, tak ada apa-apa, dibalutnya kita dengan kain, diberinya kita susu, kan, dibesarkan kita dengan penuh kasih sayang, kan? Nyamuk nak hinggap pun tak boleh, sampai orang tua kita mata ni lebam. Kenapa? Berjaga. Kenapa? Kerana nak menjaga kita waktu kita kecil.
Kan? Kenapa tu? Kenapa hadirnya orang tersebut? Kerana rahmat dan kasih sayang Allah. Boleh je Allah tak nak hadirkan mereka. Kan? Lahir je semua orang benci pada kita. Dibuang merata-rata. Banyak bayi yang dibuang merata-rata. Dan tapi kita ni, Allah, dalam macam mana keadaan kita lahir pun, Allah tetap hadirkan orang yang paling sayang kepada kita. Dan semua orang akan sayang pada kita waktu kita lahir, dibesarkan kita. Dan satu nikmat Allah bagi daripada kecil. Dan tak ada apa-apa. Kemudian macam-macam Allah bagi satu. Sehingga masalah kita tak nampak nikmat tersebut. Yang kita nampak ialah kekurangan yang ada pada kita bila kita banding dengan orang yang lebih. Kita tak nampak pun betapa besarnya nikmat Allah bagi pada kita. Allah bagi nikmat penglihatan ini bukan mudah. Kalau nak diganti penglihatan dengan mata wang, Allah tak nak kita. Kan berapa juta orang nak bayar pun tak ada. Kan? Penglihatan yang Allah bagi, pendengaran yang Allah bagi. Allah banyak sangat nikmat dan rahmat tersebut. Tinggal lagi apa yang patut kita buat. Allah tak minta banyak. Allah minta supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sekali sembah Allah. Yang kedua melaksanakan perintah Allah. Banyak ke perintah Allah? Tak banyak. Kan? Perintah bagi orang perempuan lagi mudah. Kaum ibu senang sangat nak masuk syurga. Apa dia benda yang utama sekali? Jaga semayang. Jaga semayang betul-betul kan, semayang di awal waktu. Orang perempuan semayang kat rumah pun tak ada masalah. Pun after semayang di rumah. Orang lelaki belum tentu lagi. Orang lelaki kan semayang di masjid, banyak lagi tanggungjawab lain. Itu yang pertama, jaga semayang. Sebab tu kita didik betul-betul lah anak-anak gadis kita, ya, jaga semayang. Kadang-kadang orang muda sekarang ni dia tak berapa nak jaga sangat semayang. Semayang lambat, semayang lebih kurang. Kadang-kadang dah bersih dah daripada haid, tapi dia buat lengah-lengah, seolah-olah macam dia tak bersih lagi. Jadi yang dah sepatutnya dah bersih waktu pagi tu dia tak mandi lagi sampai petang baru dia nak mandi. Dia dah tertinggal lah, zuhur tertinggal, asar tertinggal. Allah meremeh-remehkan semayang. Jadi paling utama sekali ialah jaga semayang orang perempuan. Jaga semayang. Kemudian jaga apa lagi? Taat pada ibu bapa kalau mak ayah masih ada. Taat pada mak ayah. Yang ketiga, kalau ada suami, taat pada suami, mendapat redha suami. Dan jaga ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib pun tak banyak. Puasa pun bukan sepanjang tahun. Allah suruh kita puasa dalam setahun sebulan je. Kan? Kalau kita rajin buat puasa sunat, sama juga dengan semayang. Dan 24 jam Allah bagi masa, Allah suruh kita semayang 5 waktu je. Asalnya masa peristiwa Isra' dan Mi'raj 50 waktu. Yang kita kalau 50 waktu kan, setiap setengah jam azan, setiap setengah jam azan. Saya bagi kuliah setengah jam dah kena sembahyang. Tapi Allah perintahkan 5 je, dikurangkan 5. 50 digandakan sama dengan 50 waktu. Bukankah itu rahmat dan kasih sayang daripada Allah? Kita hidup 24 jam. Dan Allah suruh kita sembahyang 5 waktu. Satu waktu paling lama berapa minit? Kalau kita sembahyang berjamaah, kita kata 10 minit lah. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang 5 minit. Ya kita buat, kita letaklah 10 minit. 5 waktu baru 50 minit. 23 jam 10 minit. Ada waktu yang lain. Maknanya perintah tu tak banyak. Perintah tak banyak. Sembahyang tak banyak, tak penat pun. Puasa pun sikit je dalam setahun sebulan je Allah perintahkan. Zakat bagi yang sampai masa, sampai haul, sampai nisab sahaja. Dan haji bagi yang mampu. Jadi orang perempuan mudah jaga sembahyang, taat ibu bapa, taat suami, dan melakukan perintah-perintah yang yang Allah suruh, cuba sedaya upaya untuk tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah. Jadi pilihlah mana-mana pintu dalam syurga, kamu masuklah. Senang orang perempuan, ya. Bagi orang macam saya, orang lelaki ni belum tentu lagi. Allah akan tanya tanggungjawab, kan, anak macam mana. Sebab itu ada satu hadis, seorang lelaki yang soleh ni, dia dah nak melangkah ke syurga, tiba-tiba ada suara di dasar neraka panggil, wahai malaikat, tahan lagi orang ni, kerana dialah aku masuk neraka. Malaikat pergi cek, siapa ni?
rupanya anak dia tidak menunaikan tanggungjawab, mendidik anak sampai anak macam. Jadi orang lelaki dipertanggungjawabkan. Bagi pahala pada si anak ni. Kemudian nak melangkah lagi dah masuk lagi. Ada lagi suara lain. Panggil. Oh, siapa isteri pula? Oh, suami tak bertanggungjawab dengan isteri. Jadi nak bagi tahu banyaknya tanggungjawab seorang lelaki berbanding dengan orang perempuan. Kan? Tanggungjawab terhadap jiran, tanggungjawab terhadap bangsa dan negara, banyak. Tanggungjawab terhadap agama itu terpikul di atas bahu-bahu orang lelaki, dan orang perempuan banyak membantu. Tapi nak bagi tahu ni, orang perempuan lebih mudah sebenarnya masuk syurga, lebih mudah taat perintah Allah, kemudian menjaga solat, kemudian taat perintah Allah, menjaga solat, apa lagi, taat pada suami. Selesai. Jadi nak ceritanya betapa mudahnya wanita itu untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat dan kasih sayang Allah itu terlalu luas, terlalu besar. Jadi itulah apabila kita meneliti ayat 41 hingga ayat 43, ada dua benda yang penting. Yang pertama ialah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan Allah memudahkan kita apabila kita berkenderaan, apabila kita menaiki kenderaan, sama ada di lautan dan di daratan, di lautan ataupun di daratan, itulah salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tanda-tanda kekuasaan Allah itu keselamatan yang Allah bagi tersebut ialah di atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan kasih sayang tersebut yang telah dilimpahkan kepada kita terlalu banyak. Jadi apa tugas kita? Tugas kita ialah bersyukur di atas rahmat dan kasih sayang tersebut. Macam mana cara kita nak bersyukur? Macam mana cara kita nak bersyukur? Kita buat segala perintah Allah dan kita sedaya mungkin meninggalkan segala larangan Allah. Apa dia perintah Allah? Bagi seorang wanita sangat mudah, kan? Jaga sembahyang, taat pada suami, taat pada ibu bapa, buat perintah Allah yang difardukan. Kemudian Allah menyediakan syurga yang sangat luas untuk ibu-ibu yang berada di hadapan saya. Ya. Jadi itulah, saya rasa seberengkas sedikit tadabbur lah. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat lah kepada diri saya dan kepada kita semua pada pagi ini. Jadi saya rasa itu sahajalah kot daripada saya. Banyak-banyak dia tak boleh banyak-banyak, nanti termuntah. Secukupnya sajalah. Itu saja Ustazah, terima kasih. Okey, boleh buka soalan ke? Kalau ada yang nak boleh, bertanya, Ustaz ya? Ada yang nak bertanya, silakan. Silakan. Betul ya Kak, perempuan yang mudah masuk syurga taat pada perintah Allah, taat ibu bapa, suami, jaga maruah, jaga aurat. Allah. Terima kasih. Rasanya setakat itu je, sebab tak ada soalan ni, Ustaz. Tak ada soalan. Jelas sejap ni. Dia maknanya kalau tak ada soalan Ustazah, ada dua makna. Makna yang pertama faham semua. Makna yang kedua tak faham semua. Dia antara dua kan? Ni semua orang hebat-hebat ni kan. Faham semua lah. Kelebihan duduk kat Spark ini kan, banyak sangat ilmu yang kita dapat ya. Itu yang dah faham agaknya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tutuplah, kita akhiri dulu Ustaz ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan fadil Ustaz Dr. Nur Azirani atas perkongsian ilmunya dan mengupas makna ayat suci Al-Quran dari surah Yasin itu tadi. Dan kita berhenti pada ayat 44 Ustaz. 43, 44. Okey, 44. InsyaAllah kita akan sambung 45. 45 insyaAllah. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum. Ya betul. Dan Al-Quran itu juga penuh dengan wahyu, hikmah dan peringatan kepada yang lalai agar tidak terpesona jalan yang benar. Dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan penuh keyakinan. Semoga kita dijauhi daripada kesesatan yang nyata dan tersembunyi. Dan insyaAllah
Ustaz, semoga di lain kesempatan kita masih lagi, kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz, dan saya serahkan kembali Ustaz untuk menutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Sebelum tu kita baca doa sikit ya Ustazah Ya, doa. Ya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah. Sebagaimana mereka kasihkan kami sewaktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya ibu dan ayah kami telah pergi menghadap-Mu, ya Allah. Ampunilah segala dosa mereka, ya Allah. Lapangkanlah kubur-kubur mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya ibu dan ayah kami masih ada, ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan mereka, ya Allah. Sembuhkanlah segala sakit mereka, ya Allah. Panjangkanlah umur mereka dalam kesihatan yang baik, ya Allah. Panjangkanlah umur mereka dalam ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, ya Allah, ya Tuhan kami. Anugerahkanlah kepada kami zuriat-zuriat yang saleh, ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.